Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi apa khabar semua sahabat-sahabat, tuan-tuan, puan-puan, guru-guru dan juga anak murid Seri Al-Fatih pada Seri Indah. Ya, insya-Allah semoga semua dalam keadaan sihat sejahtera dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah saya Ustaz Muhammad Syafiq bin Abdul Rahim ya diamanahkan untuk menyampaikan tazkirah ringkas pada hari ini. Insya-Allah bertajuk Bulan Rejab menjadi simbol kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalahkan Avengers. Nak tahu bagaimana? Sila nonton tazkirah ini sehingga habis. Baik sahabat-sahabat rahmat Allah Subhanahu wa taala, anak murid sekalian, nak cerita tentang bulan Rejab. Bulan Rejab pertama sekali dia merupakan bulan yang ketujuh dalam kalender Islam, yakni tahun Hijrah. Yang kedua, Rejab ini bermaksud yakni mengembangkan ataupun mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan bulan Rejab ini antara bulan haram. Ada 4 bulan haram yang perlu kita tahu, yakni Zulhijjah, Zulkaidah, Rejab dan juga Muharram. 4 bulan ini. Maka bulan ini Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuk umat Islam perang pada bulan tersebut, ya, 4 bulan ini. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menggandakan amalan sesiapa yang melakukan amalan, sama ada baik digandakan menjadi baik, lebih baik, ataupun buruk akan mendapat gandaan, ya, buruk, jahat. Jadi na'udzubillah min zalik. Sama-sama kita peringatkan diri kita untuk jadikan bulan Rejab ini sebagai hayat kita dipenuhi dengan catatan amalan dan kebaikan yang dapat menyelamatkan kita di mahsyar kelak, insya-Allah. Jadi juga yang ketiga, bulan Rejab ini merupakan bulan untuk kita mempersiapkan diri kita, terutamanya rohani kita, ya, jasad kita, untuk masuk, ya, ke bulan yang mulia yang kita nanti-nantikan, yakni bulan Ramadan. Jadi Rejab, Sya'ban, Ramadan, 3 bulan ini. 3 bulan ni, ya, kita ada 2 bulan lagi sebelum masuk pada Ramadan. Jadi inilah bulan yang perlu kita persiapkan dengan amal-amal soleh. Mudah-mudahan, ya, seperti mana yang disebut tadi, bulan ini kita dipenuhi dengan catatan-catatan kebaikan dalam buku catatan amalan kita. Jadi saya akan berkongsi tentang 4 amalan yang perlu kita banyakkan dalam bulan Rejab ini. Yang pertama, yakni perbanyakkan berpuasa. Dalam bulan Rejab ni kita perlu memperbanyakkan puasa, yakni mengambil daripada hadis Nabi Muhammad SAW yang bermaksud sebaik-baik solat adalah solat fardu, dan selepas itu adalah solat malam, tahajud. Manakala sebaik-baik puasa selain Ramadan adalah berpuasa di bulan haram. Bulan tadilah, yakni alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan izin memanjangkan umur kita, memberikan kesihatan. Pada tahun 1443 Hijrah ini kita dapat lagi duduk dalam bulan Rejab ini, bulan haram ini. Jadi marilah sama-sama kita memperbanyakkan puasa di bulan Rejab ini. Kerana apa? Kerana kita ni kena bersedia untuk masuk bulan Ramadan. Kita kena latih diri kita untuk banyak berpuasa sunat. Puasa sunat, ya, puasa sunat ni dia akan melatih juga diri kita untuk mudah beramal dengan ibadah-ibadah lain. Dan apa sahabat sekalian, kalau kita tidak persiapkan diri kita, ya, di bulan sebelum Ramadan ini, dia akan menghalang kita daripada beribadah di bulan Ramadan. Kerana apa? Kerana dosa kita. Kerana dosa kita. Jadi puasa ni salah satu penghapus dosa juga. Kita kena banyakkan berpuasa. Boleh ambil, jadi dalam bulan Rejab ni kita boleh puasa Isnin Khamis, ya, ataupun pada pada Tahrik Putih, yakni pertengahan, ya, kita kena ambil peluang ni untuk banyakkan berpuasa. Cumanya Rasulullah SAW melarang kita sekiranya hanya berpuasa di bulan Rejab saja. Dilarang. Sebaiknya kita berpuasa juga pada bulan-bulan lain, Sya'ban nanti. Jangan berpuasa di bulan Rejab saja. Kerana apa?
takut-takut dia menjadi simbolik kita mengikut orang jahiliyah, yang mana juga mereka mengagungkan Rejab ni sahaja. Kita tidak mau begitu, kita juga berpuasa pada bulan-bulan lain, yakni bulan Sya'ban, begitu sendirinya. Ini pertama sekali tadi adalah berpuasa. Jadi yang kedua adalah yang kita perbanyakkan membaca Al-Quranul Karim. Membaca Al-Quran menjadi salah satu amalan yang perlu kita rancang dan perlu kita amalkan. Ya, kerana apa? Kerana sahabat sekalian, Al-Quran ni merupakan sahabat kita. Kalau di dunia ni kita ada sahabat, bila kita susah dia akan bantu, bila kita sedih dia akan hiburkan. Maka Al-Quranul Karim akan menjadi sahabat bagi pembacanya yang akan memberi syafaat di akhirat kelak. Maka marilah sama-sama kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita. Kalau sebelum ni kita belum berkenalan Al-Quran, sudah tiba masa untuk kita berkenalan dengan Al-Quran. Kalau sebelum ni kita tidak rapat dengan Al-Quran, marilah kita pujuk hati kita untuk dekat dengan Al-Quran. Kalau kita sudah bersahabat dengan Al-Quran, teruskanlah bersahabat, kerana insya-Allah dia akan menjadi penolong syafaat bagi pembacanya di akhirat kelak. Imam Syafi'i, kita mengambil mazhab kita, Imam Syafi'i pada bulan-bulan biasa dia akan khatam sehari sekali, khatam 30 juzuk. Manakala di bulan Ramadan dia akan khatam sehari 2 kali, yakni bermaksud dalam bulan Ramadan 60 kali Imam Syafi'i khatam Al-Quran. Marilah sama-sama kita membanyakkan baca Al-Quran ini sendiri. Baik, yang ketiga yakni banyakkan berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak zikir pada Allah, banyak puji Allah Taala. Puji ni bukan hanya pada lidah semata-mata. Yang utama yang nak kongsikan adalah kita kena mulakan daripada hati kita untuk mengagungkan Allah Ta'ala, melihat mengagungkan Allah Ta'ala. Mulut kita berzikir puji Allah, tangan kita melakukan kebaikan. Itu semua zikir, ingat pada Allah Ta'ala. Banyakkan zikir, kan? Begitu juga dalam perjalanan kenderaan, banyakkan berzikir pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita pasangkan zikir, pasangkan ayat suci Al-Quran. Semoga-moga pendengaran kita ni sentiasa muji Allah Ta'ala, dapat melatih kita untuk sentiasa ingat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di mana saja kita berada. Baik, yang seterusnya, yang keempat, memohon keampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Memohon keampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, dengan kita banyak membaca doa yang bersama-sama kita perlu amalkan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab, Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Dan juga kita perlu banyakkan minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan banyakkan istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai anak dan soleh dan solehah yang menggembirakan mak ayah, kita perlu banyakkan beristighfar, minta ampun pada Allah Ta'ala, kerana di akhirat kelak ada ibu bapa yang terkejut dengan amalannya di akhirat sana. Kenapa banyak betul dapat VVIP, balasan VVIP, ya, kerana bila ditanyakan, ini kerana istighfar anak-anak kamu di dunia dan akhirat. Maka marilah sama-sama kita menjadi anak soleh dan solehah, untuk banyakkan beristighfar pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seterusnya yang ketiga, maaf tadi yang terlupa, yang ketiga adalah banyakkan bersedekah. Banyakkan sedekah. Bila mana kita puasa, kita akan mudah untuk baca Quran, mudah untuk sedekah. Jadi jadikanlah sedekah ni sebagai satu amalan, kerana duit yang kita dapat dia akan keluar. Tetapi ingatlah, duit yang kita masukkan ke sedekah, ya, memberi kebaikan pada orang lain, insya-Allah akan tercatat selama-lamanya di buku catatan amalan kita. Maka marilah sama-sama kita banyakkan sedekah, memberi, sama ada ilmu, duit, makanan, apa-apa sahaja yang beri manfaat. Kerana sabda Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik manusia adalah orang paling banyak manfaat pada orang lain. Jadi berikanlah sedekah, latih diri kita di bulan Rajab ini. Dan akhir sekali, sebagai penutup tentang bulan Rajab, pada 27 Rajab, ya, pada Isnin malam, kita tahu bahawa peristiwa Isra' Mi'raj berlaku pada bulan ini, di mana Nabi Muhammad SAW diperjalankan pada satu malam, ya, satu malam saja pergi ke Sidratul Muntaha, berjumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mengapa Ustaz katakan tadi mengalahkan Avengers? Kerana Nabi Muhammad SAW diperjalankan melihat balasan syurga dan neraka. Ini menunjukkan bagaimana Nabi SAW lebih hebat daripada Avengers yang hanya merentasi masa, betul? Dalam Endgame dia merentasi masa untuk memperbaiki, menyelamatkan sebagian manusia. Tetapi Nabi Muhammad SAW diperjalankan, ya, pada satu malam Isra' Mi'raj, melihat balasan syurga neraka.
untuk menyelamatkan sekalian manusia agar terselamat daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala dan bergembira di syurga kelak. Dan juga dalam peristiwa Isra Mi'raj juga diperjalankan. Kerana apa? Kerana kita tahu bahawa hari ini belum ada lagi balasan syurga, belum ada orang masuk syurga, belum ada orang diazab di neraka. Rata-rata yang meninggal kita tahu mereka berada di alam barzakh, satu alam dihimpunkan orang yang telah mati. Tetapi mengapa Nabi Muhammad SAW diperlihatkan balasan tersebut? Itulah menunjukkan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sebagai pesuruhnya, untuk kita ingat dan sedar bahawa jauhilah azab Allah Taala dan jemputlah rahmat Allah Taala dalam hidup kita. Yakni dengan apa? Dengan mendirikan solat. Dalam Isra Mi'raj juga diperintahkan yakni solat fardu sebagai salah satu bukti bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sangat sayang pada kita, sehingga diperintahkan 50 waktu. Tapi minta pada Allah Taala umat akhir zaman tidak mampu sehingga kan jadi 5. Nak bagi tahu apa? Allah Subhanahu Wa Taala sangat rindu dan sayang pada hambanya. Nak hambanya sedekat pada Allah Ta'ala, sehingga kan 5 kali sehari Allah nak kita jumpa pada Allah Ta'ala, minta pada Allah Ta'ala agar kita sentiasa dalam rahmat dan kasih sayangnya di dunia dan di akhirat. Sekian saja, baik pada Allah, maaf pada sendiri, minta maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.